Majlis pada malam ini diteruskan lagi dengan perkongsian yang seterusnya, peluang pekerjaan di My Future Jobs. Dengan segala hormatnya majlis menjemput yang berusaha, Encik Charles Andreas. Dipersilakan Tuan. Okey, terima kasih Cik Nabila untuk pengenalan tersebut, dan saya ingin ucapkan terima kasih juga kepada Prof dan juga Cik Sofian. Saya rasa telah diungkitlah nama My Future Jobs beberapa kali sebelum pembentangan saya. Jadi saya rasa penonton pun sedang tertunggu-tunggu apa sebenarnya itu My Future Jobs lah. Okey. Jadi dalam sesi saya ni saya akan berkongsi sedikit sebanyak tentang latar belakang Perkeso sebagai entiti perkhidmatan pekerjaan negara, dan juga portal My Future Jobs, serta fungsi dan juga kelebihan portal My Future Jobs ini kepada para pencari pekerja, terutamanya graduan dan juga para fresh graduate lah yang bakal bergraduan tak lama lagi. Dan saya juga akan berkongsi sedikit sebanyak tentang insights of employment ataupun sedikit situasi pasaran buruh semasa berdasarkan data yang telah kita kumpulkan dari portal My Future Jobs. Jadi untuk saya memulakan perkongsian saya pada hari ini, izinkan saya untuk berkongsi slide yang telah saya sediakan. Okey, saya harap tuan-tuan dan puan-puan dah boleh tengok slide saya. Ya, keluar dah Tuan, keluar dah. Okey, jadi topik yang saya akan berkongsi pada hari ini adalah bina kejayaan anda dengan portal My Future Jobs, your National Employment Services Provider. Jadi bila kita bercakap tentang portal My Future Jobs, dan saya pasti tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang hadir pada sesi hari ini mungkin dah terdengar sedikit sebanyak tentang portal My Future Jobs dan terma perkhidmatan penyedia perkhidmatan pekerjaan negara. Okey. Jadi apakah sebenarnya portal My Future Jobs dan apakah fungsi My Future Jobs ataupun Perkeso sebagai penyedia perkhidmatan pekerjaan kebangsaan? Okey. Jadi seperti yang telah dipetik oleh Encik Sofian, Perkeso kini telah menjalankan tanggungjawab sebagai penyedia perkhidmatan pekerjaan kebangsaan, di mana kita membantu negara dalam mencapai aspirasi kerajaan untuk mengurangkan kadar pengangguran di dalam negara kita melalui pelbagai inisiatif yang saya akan kongsikan sebentar lagi. Jadi dalam merealisasikan tugasan ataupun tanggungjawab kita sebagai penyedia perkhidmatan pekerjaan kebangsaan, terdapat 6 fungsi ataupun tugasan utama yang harus dijalankan oleh Perkeso. Pertama adalah dari segi pencegahan pengangguran. Okay? Jadi tuan-tuan dan puan-puan mungkin telah sedar selepas pandemik ini, salah satu punca pengangguran yang tinggi di negara kita adalah disebabkan retrenchment ataupun pembuangan pekerjaan yang berlaku. Okay? Dan di samping itu bukan sahaja retrenchment pekerja-pekerja yang sedang bekerja sekarang, tetapi graduan-graduan kita yang telah bergraduasi tetapi mungkin disebabkan keadaan ekonomi yang kurang bagus, kita telah dilanda oleh kadar pengangguran yang semakin tinggi. Jadi dalam menepani isu ini, Perkeso telah mengadakan pelbagai inisiatif untuk mencegah pengangguran tersebut melalui intervensi awal, seperti for example kita pergi ke universiti, kita menjalankan sesi profiling dan kita mendapatkan data-data pencari pekerja tersebut, dan pada masa yang sama kita akan hubungkan mereka kepada majikan yang bersedia untuk mengambil pekerja tersebut. Fungsi yang kedua adalah dari segi faedah dan insentif kewangan. Bagi pencari pekerja yang kehilangan pekerjaan, saya rasa Encik Sofian telah kongsikan tadi, okay, mereka boleh mendapatkan pampasan daripada Perkeso dan melalui insentif kerajaan seperti penjana kerjaya, pemulih dan pemerkasa, kita telah sediakan beberapa insentif bagi majikan dalam job creation ataupun penciptaan pekerjaan kepada para pencari pekerja. Dan fungsi yang ketiga adalah untuk mentadbir portal pekerjaan kebangsaan. Ini adalah portal yang telah disebut-sebutkan daripada tadi oleh Prof dan juga Encik Sofian, iaitu portal pekerjaan yang dicipta dan dibangunkan untuk membantu rakyat Malaysia. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, portal ini dicipta untuk membantu para pencari pekerja dalam tempoh pandemik ini dan untuk membantu memudahkan transisi pekerjaan bagi para pencari pekerja kepada majikan yang bersesuaian. Dan portal ini adalah portal yang tersedia secara percuma, tiada kos bagi majikan dan juga pencari pekerja untuk menggunakan portal My Future Jobs. Saya akan pergi dan mengupas dengan lebih lanjut berkenaan dengan portal My Future Jobs selepas ini ya. Dan fungsi yang keempat adalah dari segi program pasaran buruh aktif. Jadi program pasaran buruh aktif adalah program-program yang telah kita jalankan untuk meningkatkan peluang pekerjaan bagi para pencari pekerja, terutamanya graduan dan juga pekerja-pekerja yang kehilangan pekerjaan. Jadi program-program yang merangkumi program seperti temu duga terbuka, program employability, program
latihan yang telah kita jalankan telah dianjurkan oleh Perkeso dengan inisiatif bersama dengan Kementerian Sumber Manusia untuk membantu para pencari pekerja yang mencari pekerjaan. Okay? Dan fungsi yang seterusnya adalah dari segi latihan teknikal dan vocational. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, untuk pencari pekerja yang layak kepada faedah Perkeso, mereka boleh memilih untuk menjalani latihan teknikal dan vocational dan melalui insentif di bawah Penjana Kerjaya. Majikan yang menggajikan pekerja melalui insentif ataupun program tersebut boleh memohon untuk latihan sehingga RM7,000. Okay? Dan akhir sekali, Perkeso telah menjalankan pelbagai inisiatif dan telah mentadbir portal kebangsaan, portal pekerjaan kebangsaan iaitu My Future Jobs, dan kita telah mengumpul data-data yang berguna kepada pihak kementerian dalam menetapkan ataupun merancang polisi yang boleh membantu para pencari pekerja dalam tempoh ini. Jadi kita telah memberi maklumat dan analisis tersebut kepada pihak kementerian. Alright. Dan bila kita bercakap tentang portal My Future Jobs, kita juga mengetengahkan beberapa produk ataupun sokongan yang kita berikan kepada pencari pekerja dan juga majikan. Untuk para pencari pekerja, kita menawarkan kaunseling kerjaya bagi pencari pekerja, terutamanya golongan-golongan yang memerlukan bantuan. For example, graduan ataupun golongan-golongan yang mungkin mempunyai kadar taraf pendidikan yang rendah. Okay? Jadi mana-mana pencari pekerja tersebut boleh pergi ke pejabat Perkeso yang terdekat dan memohon untuk mendapatkan perkhidmatan pekerjaan daripada pegawai Perkeso. Jadi kita akan membantu pencari pekerja tersebut dalam mencari pekerjaan yang bersesuaian. Dan dalam usaha untuk memastikan bahawa proses pencarian pekerjaan dan padanan pekerjaan tersebut berjalan dengan lancar, kita juga menawarkan perkhidmatan pengambilan pekerja bagi pihak majikan. Jadi untuk majikan, seperti yang telah Encik Sofian katakan tadi, kita akan menugaskan seorang pegawai untuk membantu majikan tersebut untuk memahami apakah keperluan yang diperlukan untuk para pencari pekerja. Selain daripada itu, kita juga melihat kepada penawaran peluang pekerjaan kepada para pencari pekerja tanpa mengira keupayaan mereka, di mana kita juga melihat untuk membantu pekerja yang mempunyai kelainan upaya ataupun hilang upaya disebabkan kemalangan ataupun bencana yang menimpa diri mereka. Dan juga kita juga melihat untuk membantu belia dari segi pemadanan pekerjaan yang berkualiti dan juga bimbingan untuk mendapatkan pekerjaan yang paling sesuai dengan para belia. Akhir sekali, kita juga menawarkan platform latihan untuk para pencari pekerja yang layak melalui insentif dan juga faedah yang telah ditawarkan oleh Perkeso. Okay. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita mempunyai 54 pejabat di seluruh negara, okay, di mana pejabat-pejabat tersebut boleh menjadi pusat untuk tuan-tuan dan puan-puan mendapatkan sokongan perkhidmatan pekerjaan dan juga menjadi pusat untuk Perkeso mengadakan aktiviti-aktiviti seperti temu duga terbuka. Jadi saya rasa disebabkan oleh pandemik yang telah melanda negara kita, a lot of these interviews telah ditukar kepada interview yang bersifat virtual. Jadi kita telah mengadakan a lot of this virtual interview untuk membantu para pencari pekerja. Okay. Jadi seterusnya, selepas saya telah menerangkan sedikit sebanyak tentang latar belakang portal My Future Jobs dan juga perkhidmatan pekerjaan oleh Perkeso, sekarang saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang portal My Future Jobs dan juga perkhidmatan pekerjaan yang kita tawarkan untuk membimbing para pencari pekerja. Jadi bila kita bercakap tentang portal My Future Jobs, portal My Future Jobs bukan hanya sekadar satu portal. Okay? Ianya bukannya satu portal di mana ianya adalah sistem yang boleh diakses untuk pencari pekerja untuk mendapatkan padanan pekerjaan yang paling sesuai dengan permintaan mereka. Tetapi bila kita berkata tentang portal My Future Jobs, ianya adalah satu ekosistem yang membantu para pencari pekerja untuk mendapatkan pekerjaan yang terbaik melalui pelbagai sokongan yang kita boleh tawarkan kepada pencari pekerja tersebut. Jadi untuk menerangkan ekosistem ni, terdapat 3 komponen utama yang ingin saya kongsikan, iaitu dari segi pengurusan kes. Okay? Jadi bila kita bincangkan tentang pengurusan kes ini, komponen yang pertama ini, pengurusan kes adalah satu proses sokongan yang kita berikan kepada pencari pekerja yang memerlukan sokongan secara intensif daripada Perkeso. Okay? Saya tidak bercakap tentang the whole majority of the job seekers, sebab saya pasti terdapat segelintir daripada tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin dah agak pakar lah dari segi interview and those kind of process.
Mungkin sokongan ataupun sokongan bimbingan kejayaan ni boleh diberikan kepada mungkin golongan yang tidak biasa ataupun mungkin mempunyai kelemahan dari segi menghadiri temuduga. Okey. Jadi melalui komponen ataupun pendekatan pengurusan kes ni, seorang pegawai akan ditugaskan kepada pencari pekerja tersebut untuk memahami apakah kelebihan dan juga dari segi kekurangan mereka dalam pencarian pekerjaan. Okey. Kadang-kadang bila kita menilai diri kita, kita tak dapat melihat apakah kelemahan kita, tetapi bila ada seorang pegawai yang boleh membantu kita, mereka akan membimbing kita untuk mencapai satu tahap di mana kita boleh menjadi kompetitif di dalam pasaran buruh untuk mencari pekerjaan yang bersesuaian. Dan di samping itu, kita juga bekerjasama dengan strategic partners kita, rakan-rakan strategik kita daripada Kementerian Belia dan Sukan melalui pelbagai program seperti Skim Perantisan Nasional dengan Kementerian Pengajian Tinggi KPT, untuk membantu pencari pekerja yang mungkin graduan ataupun lepasan daripada universiti untuk mendapatkan pekerjaan melalui profiling yang berkualiti. Komponen yang kedua adalah dari segi brokerage, job brokerage. Portal MyFutureJobs adalah satu portal yang menghimpunkan pekerjaan bagi pelbagai kelompok pencari pekerja. Boleh jadi pencari pekerja yang daripada tahap profesional ataupun mungkin dari segi pencari pekerja yang lebih teknikal ataupun mungkin graduan, fresh graduate. Di samping itu, kita juga mengiklankan dan juga kita bekerjasama dengan pelbagai provider ataupun penyedia perkhidmatan daripada shared economy ataupun gig economy, di mana pekerjaan-pekerjaan yang bersifat gig ataupun bersifat short term juga ditawarkan dalam portal MyFutureJobs, melalui pelbagai inisiatif yang telah kita sediakan. Dan di samping itu, di dalam portal MyFutureJobs juga ianya juga menawarkan pekerjaan kepada golongan-golongan yang kurang upaya, di mana teknologi padanan yang digunakan dalam portal MyFutureJobs juga mengambil kira tahap keupayaan fizikal seorang pencari pekerja. Dan dari segi the backline ataupun the back-end teknologi untuk portal MyFutureJobs, kita menggunakan AI dan juga machine learning, di mana kita akan memahami mungkin background ataupun profiling pencari pekerja tersebut, dan at the end of the day, kita akan memadankan mereka dengan pekerjaan yang paling bersesuaian dengan profil pencari pekerja tersebut. It's not just a one-to-one matching. For example, you nak jadi cashier, you get a cashier job. Tapi kita akan melihat pelbagai aspek di dalam padanan tersebut seperti lokasi, kemahiran, pengetahuan, educational level, dan juga mungkin tahap physical pencari pekerja tersebut. Dan dalam usaha untuk memahami skills framework ataupun kemahiran dan juga kompetensi seorang pencari pekerja tersebut, kita telah menggunakan standard ESCO, di mana melalui standard ESCO sesuatu pekerjaan tersebut akan kita akan mempunyai kemahiran ataupun kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan pencarian pekerjaan tersebut. Dan komponen yang terakhir adalah dari segi infrastruktur pasaran buruh, di mana melalui portal MyFutureJobs kita mempunyai integrasi bersama caruman yang sistem caruman yang terdapat di Pekeso, di mana kita boleh mengesan kadar caruman dan juga status pekerjaan seorang pencari pekerja tersebut. Dan bagi pencari pekerja yang kehilangan pekerjaan, secara automatik mereka akan berdaftar di dalam portal MyFutureJobs. Dan di samping itu, kita juga mempunyai platform bagi training provider ataupun penyedia latihan untuk menawarkan kursus-kursus latihan di portal MyFutureJobs. Dan akhir sekali, data-data yang kita kumpul di dalam portal MyFutureJobs adalah bersifat real-time data, di mana ianya adalah data secara harian yang kita kumpulkan. Jadi saya ingin menyentuh sedikit lagi tentang sokongan perkhidmatan pekerjaan yang diberikan oleh Pekeso. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita mempunyai lebih 400 kaunselor kerjaya di seluruh negara. Sebagai contoh, ini adalah satu aktiviti yang telah kita adakan di KLCC, di mana sebelum menghadiri sesi temuduga tersebut, pencari pekerja tersebut boleh mendapatkan khidmat nasihat daripada pegawai Pekeso. Dan usually section ataupun bahagian tersebut akan dikunjungi oleh fresh graduates dan juga pekerja-pekerja yang mungkin tidak tahu apakah hala tuju pekerjaan mereka. Jadi mereka akan mendapatkan perkhidmatan daripada pegawai Pekeso. Jadi ini adalah antara perkhidmatan yang mereka ataupun mungkin servis yang kita tawarkan kepada para pencari pekerja. Seperti contohnya seperti
terima panduan mengenai teknik memburu pekerjaan, mencari pekerjaan, menulis resume dan bersedia untuk temuduga. Okay, di mana pegawai kita akan sediakan mereka dari segi mental untuk sesi temuduga, bersedia untuk soalan-soalan yang bakal ditanyakan berdasarkan pengalaman pekeso dalam menganjurkan sesi temuduga. Okay, dan kita juga akan memahami apakah kemahiran dan kecekapan anda. Kerana dari segi sesi temuduga tersebut, ianya sebenarnya adalah satu proses untuk tuan-tuan dan puan-puan, mungkin bahasa saya kasar sedikit, menjual kemahiran dan juga kelebihan diri anda kepada para majikan. Okay? Jadi kita harus mengetahui apakah kelebihan kita, okay? Dan pegawai-pegawai kita akan bantu para pencari pekerjaan tersebut untuk mengatur strategi dalam proses tersebut. Dan kita juga akan berkongsi dari segi trend pekerjaan dan juga peluang pekerjaan, dan kita membantu pencari pekerjaan tersebut untuk dihubungkan dengan rangkaian profesional untuk mendapatkan pencarian pekerjaan. Okay? Dan di dalam kes-kes yang tertentu, sekiranya pencari pekerjaan tersebut layak dengan faedah latihan yang disediakan oleh pekeso, kita juga boleh mengenal pasti apakah latihan ataupun program-program yang bersesuaian yang boleh kita cadangkan kepada mereka. Dan akhir sekali kita akan membantu mereka dari segi pencarian pekerjaan melalui kaunseling kerjaya. Okay. Ini adalah antara temuduga yang telah kita lakukan secara fizikal dan juga di dalam tempoh pandemik tersebut ataupun pandemik ini, banyak aktiviti temuduga yang telah kita jalankan adalah secara maya. Okay. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya tuan-tuan dan puan berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut ataupun aktiviti seterusnya yang akan dianjurkan oleh pekeso, okay, melalui bahagian perkhidmatan pekerjaan dan juga portal My Future Jobs, sila ikuti social media pekeso lah, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube dan juga Twitter untuk mendapatkan maklumat yang terkini tentang aktiviti-aktiviti yang bakal dijalankan oleh pekeso. Okay, ini adalah antara contoh program yang kita jalankan. Okay. Kita memahami bahawa di dalam industri sekarang kebanyakan majikan memerlukan pencari pekerja yang mempunyai kemahiran English yang tinggi. Jadi kita telah menganjurkan pelbagai siri-siri webinar untuk membantu para pencari pekerja untuk meningkatkan kompetensi dan juga keyakinan mereka dari segi persediaan untuk sesi temuduga. Kita juga telah bekerjasama dengan pelbagai kementerian untuk meningkatkan peluang pekerjaan di dalam kementerian ataupun di dalam agensi tersebut. Okay. Ini adalah antara kerjasama yang kita ada dengan SSM. Okay. Dan juga dari semasa ke semasa kita akan post ataupun berkongsi tentang aktiviti-aktiviti dan juga peluang-peluang pekerjaan seperti contoh di sini. Okay. Pada 24 Mac, My Future Jobs, kita telah menawarkan pelbagai pekerjaan di negeri-negeri yang telah kita nyatakan di sini. Okay. Ini adalah antara majikan yang telah bekerjasama dengan pekeso. Kita juga menganjurkan a lot of this online open interview di mana kita akan menghimpunkan sejumlah majikan yang menawarkan pekerjaan yang ingin diisikan. Okay. So kita akan menjemput para pencari pekerja kepada aktiviti-aktiviti tersebut. Okay. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok di sini, kita ada satu lagi aktiviti yang kita adakan, okay, di Karnival Penjana Kerjaya Kebangsaan. This is a big event yang kita adakan. Okay, di mana a lot of this interview ataupun sesi temuduga tersebut telah diadakan secara online. Okay, ini adalah satu lagi aktiviti yang kita jalankan di mana ianya fokus kepada sektor peladangan dan agro komoditi. Okay. Jadi saya rasa saya telah berkongsi sedikit sebanyak tentang apakah sokongan dan juga perkhidmatan pekerjaan yang diberikan. Jadi sebagai fresh graduate ataupun lepasan universiti, where do you start in this frame? Okay. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan rujuk kepada diagram yang saya kongsikan, sebagai fresh graduate, tuan-tuan dan puan-puan akan bermula di sebelah on my left di sini ya. So kalau kita ikut jalur yang berwarna merah ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh mendaftar kepada portal My Future Jobs, okay, mengisi profil tuan-tuan dan puan-puan, dan melalui pengisian profil tersebut, tuan-tuan dan puan-puan akan dipadankan secara automatik melalui sistem padanan AI ataupun artificial intelligence teknologi yang terdapat dalam portal My Future Jobs. Dan sekiranya diperlukan, okay, tuan-tuan dan puan-puan akan mendapat bantuan daripada pegawai perkhidmatan pekerjaan pekeso, iaitu our case, our counsellors. Okay. Dan pegawai kita juga akan membantu tuan-tuan dan puan-puan, okay, untuk memahami apakah jurang dari segi pekerjaan ataupun skill ataupun kemahiran yang perlu dipenuhi tuan-tuan dan puan-puan untuk mendapatkan pekerjaan yang bersesuaian. Dan melalui rekomendasi ataupun penyertaan
program seperti employability program, training, job coaching, kita akan dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk meningkatkan kompetensi tuan-tuan dan puan-puan untuk mendapat pekerjaan yang bersesuaian. Dan pada at the end of the day, tuan-tuan dan puan-puan akan mendapat peluang pekerjaan melalui program-program yang kita adakan, okay? Dan melalui program-program seperti career enhancement program, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh masih menggunakan portal My Future Jobs untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang mungkin membawa tuan-tuan dan puan-puan kepada peringkat yang lebih tinggi, okay? Dan pada akhir sekali, selepas berjaya mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan kerjaya tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya tuan-tuan dan puan-puan akan mencapai social well-being ataupun social protection yang di mana PKSO telah menyediakan sistem sokongan untuk membantu pencarian pekerjaan. Dan ini semua adalah perkhidmatan yang diberikan oleh My Future Jobs, your National Employment Services Provider. Okay? Dan sekarang mari kita beralih kepada fungsi-fungsi portal My Future Jobs. Okay? Seperti yang saya katakan tadi, portal My Future Jobs adalah portal yang menggunakan teknologi artificial intelligence untuk membantu para pencari pekerja untuk dipadankan dengan pekerjaan yang bersesuaian. Okay? Jadi di sini adalah beberapa kelebihan ataupun features yang terdapat dalam portal My Future Jobs, iaitu ianya adalah satu portal yang percuma. Semua perkhidmatan yang kita berikan adalah secara percuma kepada pencari pekerja dan juga majikan, dan padanan yang dilakukan di dalam portal My Future Jobs adalah secara langsung, so automatically. So bila tuan-tuan dan puan-puan masuk ke dalam portal My Future Jobs, lengkapkan profil tuan-tuan dan puan-puan dalam portal My Future Jobs, automatically padanan pekerjaan akan berlaku dan you can start applying to those jobs yang available. Okay? Dan padanan tersebut adalah berasaskan kemahiran dan kompetensi. Okay? Kita juga melihat kepada faktor-faktor yang lain seperti lokasi, education level, dan juga tahap pendidikan, untuk memastikan bahawa padanan yang terbaik boleh diberikan kepada para pencari pekerja. Dan melalui portal My Future Jobs, ianya juga platform untuk tuan-tuan dan puan-puan memohon pekerjaan dan mendapatkan feedback daripada majikan seperti jemputan untuk temuduga, additional information ataupun job offer. So terdapat mekanisme untuk tuan-tuan dan puan-puan mendapat maklumat ataupun feedback daripada majikan. Dan akhir sekali, portal My Future juga memberikan perkhidmatan percuma kepada majikan dan juga pencari pekerja melalui pendekatan ataupun pengurusan kes yang telah saya kongsikan sebentar tadi. Jadi ini adalah satu contoh kelebihan portal My Future Jobs, okay? Di mana portal My Future Jobs ini dia akan memadankan tuan-tuan dan puan-puan secara serta-merta. So this is one of the example yang tuan-tuan dan puan-puan akan lihat apabila tuan-tuan dan puan-puan mengisi profil tuan-tuan dan puan-puan dengan lengkap. Satu senarai pekerjaan akan ada untuk tuan-tuan dan puan-puan apply. So ini adalah salah satu contoh pekerjaan yang telah dipadankan dengan profil saya dalam contoh ni, okay, iaitu daripada QTech Management, okay, penghantar makanan dan barangan di Negeri Sembilan. Okay. So melalui profil yang telah saya cipta sebelum ini, okay, terdapat 3 indikator di sini, iaitu indikator yang ikon bulat di atas apply di sana, okay, iaitu yang berwarna hijau dan orange dan juga berwarna merah. Untuk indikator yang berwarna hijau tersebut adalah apakah permintaan daripada pencari pekerja. For example, my requirements as a job seeker. Okay, jadi untuk seorang pencari pekerja, ini adalah pekerjaan yang paling bersesuaian untuk saya. Dan kita pergi kepada indikator yang kedua, iaitu yang berwarna jingga. Ini adalah indikator secara keseluruhan, adakah pekerjaan ini bersesuaian dengan saya. Dan akhir sekali, indikator yang mempunyai garisan merah tersebut, itu adalah indikator untuk keperluan majikan. Adakah profil saya bersesuaian dengan apa permintaan daripada majikan. Jadi seorang pencari pekerja boleh mendapat apakah pekerjaan yang paling bersesuaian dengan para pencari pekerja tersebut berdasarkan profil yang telah mereka kumpulkan. Okay? Jadi secara automatik mereka akan mendapatkan padanan tersebut, dan secara harian pencari pekerja akan mendapat email padanan pekerjaan yang bersesuaian dengan profil mereka. Okay? Dan mereka juga akan mendapat satu notification di dalam sistem di mana kita akan memaklumkan kepada pencari pekerja sekiranya terdapat pekerjaan yang bersesuaian. Okay? Dan pencari pekerja juga boleh mengambil penilaian vocational di dalam portal My Future Jobs, di mana melalui penilaian tersebut mereka akan mendalami lebih lagi dari segi apakah pekerjaan yang bersesuaian dengan personality dan profil mereka. Okay? Dan
Seterusnya adalah dari segi analisa jurang pekerjaan. This is the employment gaps. Okay, di mana melalui portal My Future Jobs, setelah profil tuan-tuan dan puan-puan diciptakan, menerusi padanan pencarian padanan pekerjaan yang bersesuaian, portal ini akan dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk memahami apakah jurang dari segi pekerjaan yang diingini oleh tuan-tuan dan puan-puan. Dan moving forward, portal ini juga kita akan menambah fungsi di mana sistem My Future Jobs akan memberikan mungkin cadangan yang bersesuaian untuk tuan-tuan dan puan-puan bagi meningkatkan peluang tuan-tuan dan puan-puan mendapatkan pekerjaan yang diingini. Okay. Jadi saya akan beralih kepada the last segment of my presentation, iaitu peluang pekerjaan kepada belia dan graduan di dalam My Future Jobs. Ini adalah berdasarkan data yang telah dikumpul oleh portal My Future Jobs melalui pengiklanan yang telah dilakukan oleh majikan. Okay. So seperti yang tuan-tuan dan puan-puan lihat di sini, ini adalah antara 6 industri yang menawarkan pekerjaan yang tertinggi di dalam portal My Future Jobs. Ini adalah pekerjaan yang aktif bagi pengiklanan yang dilakukan di dalam portal My Future Jobs, iaitu pertama dari segi accommodation, and then yang kedua manufacturing atau pembuatan, ketiga adalah wholesale ataupun pemborongan, yang keempat adalah perkhidmatan sokongan, kelima adalah profesional, dan keenam adalah ICT. Okay, so ini adalah antara permintaan pekerjaan ataupun penawaran pekerjaan oleh majikan bagi pencari pekerja. Dan bagi tuan-tuan dan puan-puan sebagai pencari pekerja, I think we should always be adaptable to the current situation in the market. Okay, mungkin in terms of your educational level ataupun your educational background, there might be certain discrepancies, mungkin tak sama lah sebelum ni, ya. Tapi di dalam tempoh-tempoh ni adalah penting tuan-tuan dan puan-puan mendapatkan pengalaman bekerja. I think that's a very important point untuk membantu. Dan these ada antara industri yang tertinggi di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh start opening your mind ataupun membuka minda tuan-tuan dan puan untuk mencuburi bidang-bidang ataupun industri tersebut. Okay. Dan tadi saya rasa Prof telah berkongsi tentang skills ataupun kemahiran yang tertinggi, dan saya rasa he was spot on. Okay, saya rasa Prof telah menyentuh skills yang tepat, iaitu pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan skills dari sektor ICT. Okay, dan dalam tempoh pandemik ini kita telah melihat impact IT ataupun teknologi dalam kehidupan kita seharian. Dan seperti tuan-tuan dan puan-puan maklum, sekarang a lot of the proses yang kita lakukan is online sekarang. Nak order makanan pun kita order online, nak go to class pun kita pergi online, dan that shows that how important the ICT skills. Okay, maybe kita bukan pelajar daripada fakulti ICT, tapi it is always very good for us to pick up some ICT punya skills lah dan kemahiran. Kalau di sini kita dapat lihat quality standards, teamwork principle, information confidentiality, e-commerce system, these are the top skills yang diperlukan oleh para majikan, dan this is the data yang kita dapat melalui pengiklanan jawatan kosong. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, dalam portal My Future Jobs, majikan perlu menyatakan apakah kemahiran yang diperlukan bagi setiap jawatan yang diiklankan. Okay, jadi di sini kita dapat lihat a lot of the skills ataupun kemahiran yang diperlukan adalah kemahiran dari sektor ICT. Okay, so it's always good to pick up some ICT skills along the way. Yeah, dan ini adalah antara pekerjaan ICT yang agak popular. Okay, online center, pengurus pemasaran, ejen pusat panggilan, ejen jualan komersial, dan ejen perkhidmatan pelanggan. Okay, so ini adalah antara pekerjaan yang agak popular. Okay, di mana all of this ICT skills is being utilized in this pekerjaan. Dan di dalam portal My Future Jobs kini kita telah mengumpul hampir 2 juta pekerjaan sejak 2020, dan bagi pekerjaan yang aktif untuk graduan terdapat lebih 21% pekerjaan graduan, di mana ianya adalah sebanyak lebih 52,000 pekerjaan aktif untuk graduan memohon. Ini adalah pekerjaan di mana majikan dia melihat untuk pencari kerja ataupun calon-calon yang merupakan graduan ataupun fresh graduates. Okay, dan sebanyak lebih 11% tahap ataupun position level yang diperlukan adalah dari executive junior. That means this is still a fresh graduate entry level. Okay, di mana sebanyak 28
1,777 pekerjaan aktif yang terdapat dalam portal My Future Jobs. Dan at this moment, pada masa ini kita mempunyai hampir 250 pekerjaan aktif di dalam portal My Future Jobs untuk tuan-tuan dan puan-puan apply. Okay? Jadi ini adalah satu portal yang memang seperti yang Encik Sofian katakan tadi, a lot of the inisiatif kerajaan telah digunakan, okay, untuk para pencari pekerja dan juga majikan utilize untuk mendapatkan inisiatif ini. Okay? Dan mungkin sebelum saya mengakhiri sesi perkongsian saya ingin berkongsi tentang ciri-ciri ataupun attributes yang diperlukan oleh majikan dalam tempoh pandemik ini. Okay? This is satu artikel yang bahan rujukan saya dapat daripada Science Mag. Okay, what are the attributes yang to get you hired? Okay, so dalam tempoh pandemik ini, a lot of employers they want someone yang boleh, you can start working and you can function in a group. Okay, so these are the 6 main attributes yang telah dikongsikanlah dalam artikel tersebut. Iaitu pertama adalah communication skill. So bagi para graduan, I know that all of you are trained in that certain field. Anda telah dilatih oleh your lecturer dari segi modul yang tuan-tuan dan puan-puan ada. Tapi it's very important for you to have this communication skill, because you can be a smart person, but if you can't communicate and transfer the knowledge to another person, mungkin kita takkan go to our fullest potential. So I think it's very good for all of you to start improving atau meningkatkan your communication skills untuk mencapai this attribute yang diinginkan oleh majikan. Dan yang kedua adalah dari segi your willingness lah, maksudnya your how do we say, kesediaan tuan-tuan dan puan-puan untuk belajar dan juga untuk menerima new knowledge. Okay, this is also very important because the industry sekarang adalah sangat sangat dynamic. At one point kita ada this technology, and then next time kita dah start dengar tentang cryptocurrency and whatnot. Okay, so you have to always mempunyai kesediaan untuk belajar dan keterbukaan untuk menerima ilmu-ilmu yang terbaru. Okay, because you have to also adapt yourself to the changes in the industry melalui the knowledge that you have. Okay, dan yang seterusnya adalah dari segi teamwork. Majikan memang dia perlukan pekerja yang boleh blend in and then start contributing to the team. So kita harus start improving, meningkatkan kebolehan kita untuk bekerjasama dengan orang daripada pelbagai background ataupun latar belakang. Saya tahu sekarang memang banyak kelas di universiti dijalankan secara online, tapi you have to start meningkatkan your team skills and then kebolehan tuan-tuan dan puan untuk bekerja dalam satu kumpulan. Dan seterusnya adalah dari segi customer service, melalui pengalaman yang Pekeso ada dalam penganjuran sesi temuduga, customer service is satu nilai ataupun ciri-ciri yang sangat penting, kerana dalam era dan juga dalam zaman ni kebanyakan kita agak tersendiri. Maksudnya kita hilang that human touch. Jadi kalau tuan-tuan dan puan ingin mempunyai peluang yang lebih baik, you have to know how to deal with customer, kena tahu bagaimana untuk melayan customer dari segi your professionalism. Kerana melalui that particular skill ataupun kemahiran tersebut, you will stand above others lah. Dan yang kelima itu adalah dari segi inisiatif. Di dalam kumpulan tersebut, tuan-tuan dan puan-puan harus mengambil inisiatif, kerana tidak banyak orang yang mempunyai kesanggupan untuk volunteer ataupun menawarkan bantuan ataupun memberi idea dari segi perkhidmatan ataupun meningkatkan proses tersebut. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mengambil inisiatif tersebut, tuan-tuan dan puan-puan akan menjadi, I would say, seorang yang mempunyai kelebihan lah ataupun lain daripada yang lain. Dan akhir sekali, adaptability. Saya rasa Prof telah sentuh adaptability. Of course, this is one of the most important attribute for all of the job seekers, kerana kita tak tahu what will happen next year, next 5 years and in the next 10 years. So kita kena sentiasa bersedia untuk perubahan yang bakal berlaku di dalam arena ataupun di dalam pasaran buruh. Dan setakat itu saja perkongsian yang saya ingin lakukan. Saya harap perkongsian yang telah saya kongsikan bermanfaat dan tuan-tuan dan puan-puan terbuka untuk menggunakan portal My Future Jobs dalam usaha pencarian pekerjaan tuan-tuan dan puan-puan. Dan sebelum saya akhirkan sesi saya ingin berkongsi satu case di sini, iaitu ini adalah case
penerima faedah SIP yang kehilangan pekerjaan, di mana pegawai perkhidmatan pekerjaan kita, Encik Syarul, di sini telah membantu beliau sehingga beliau mendapatkan pekerjaan. Dan ini adalah salah satu aspirasi Perkeso, iaitu we want to impact people's life. Kita ingin membantu para pencari pekerjaan yang terbeban dan membantu mereka untuk meneruskan kehidupan mereka melalui pekerjaan yang bersesuaian dengan mereka. Jadi sekian, terima kasih daripada saya. Saya ucapkan Ribuan terima kasih kerana memberikan saya peluang untuk berkongsi. Thank you. Terima kasih diucapkan yang berusaha Encik Charles Andreas di atas perkongsian sebentar tadi.